Assalamualaikum anak-anak yang mati Allah sekalian. InsyaAllah untuk pelajaran pada hari ini kita akan masuk berkaitan tentang unit 9 sistem suria. Pada minggu yang lepas kita dah belajar sedikit sebanyak tentang apa itu sistem suria. Sistem suria adalah tajuk yang kita nak cerita tentang apa yang ada di atas pandangan kita yang kita nampak sekarang ni. Bila kita tengok langit, kita akan nampak awan, matahari, bulan. Tapi tahukah anda, keluar daripada itu akan ada satu ruang yang digelar sebagai ruang angkasa lepas, yang mana di setiap ruang tu ada galaksi yang sangat luas Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita supaya kita bersyukur. Okey, baik. Apa yang kita akan belajar? Galaksi kita ni dikenali sebagai galaksi Bima Sakti. Ustaz ulang. Galaksi Bima Sakti. Dalam bahasa Inggeris kita kenal dia sebagai the Milky Way. Senang kata, galaksi Bima Sakti ni adalah satu ruang, satu kawasan yang ada planet-planet, termasuklah planet bumi. Anak-anak, adik-adik yang mati Allah sekalian, tahukah anda dekat angkasa lepas ni ada banyak sangat galaksi yang tak mampu dirungkai oleh kacamata manusia. Sebab Allah cipta angkasa ni ada 7 peringkat langit yang sangat luas dan tak mampu kita nak ukur. Tapi cukup sekadar kita belajar ada beberapa planet ataupun ahli-ahli sistem suria yang duduk dalam galaksi kita. Yang ini kita dah belajar bermula daripada adanya matahari, bulan, asteroid, steroid, bukan steroid, meteoroid, dan juga beberapa planet yang kita belajar. Planet yang pertama paling dekat sekali kita ulang semula. Ada planet Utarid, Zuhrah. Planet yang seterusnya planet kita, planet yang ketiga, planet Bumi, planet Marikh, planet Mushtari, planet Zuhal, planet Uranus, dan yang terakhir sekali ada planet Neptune. Tengok dekat situ, pelanggaran antara asteroid menghasilkan serpihan batu yang lebih kecil di ruang angkasa, dikenali sebagai meteoroid. Okey, pelanggaran antar asteroid. Asteroid ni adalah batu angkasa yang besar-besar tu. Batu angkasa, asteroid, yang mana kalau dia berlanggar sesama dia akan jadi lagi kecil. Lagi kecil, dia benda yang sama tapi saiz berbeza. Bila dia lagi kecil, kita kenal dia sebagai meteoroid. Jadi meteoroid ni akan berlega-lega di ruang angkasa. Nampak yang line-line ni semua ni adalah laluan dia, jalan dia. Kita kenali sebagai orbit. Jom kita tengok muka surat sebelah. Okey, tengok muka surat 120, suhu planet. Okey, ada kawan-kawan ni dengan cikgu-cikgu dia tengah main masak-masak. Dia tanya, "Lim, kenapa kamu peluh? Panasnya di sini." Yang perempuan tu dia kata, "Kami tak rasa panas pun." Memanglah dia tak rasa panas sebab dia duduk jauh daripada pemanggang tersebut. Maksudnya, lagi dekat kita dengan pemanas, lagi panas. Tengok muka surat sebelah tu. Matahari, dia kata matahari merupakan sumber haba dalam sistem suria. Suhunya sangat tinggi. Planet ini adalah paling dekat dengan matahari, iaitu planet yang pertama. Ini adalah planet Zuhrah. Makanya planet Zuhrah mempunyai suhu yang lagi panas berbanding planet yang lain. Sebab tu kita ni panas macam mana pun kita dekat bumi, walaupun kita planet yang ketiga, tetapi dah cukup menyebabkan manusia ni terasa tak selesa. Sebab apa? Sebab kita ni manusia yang lemah. Bayangkanlah kalau kita duduk planet Zuhrah, tak terbakar kita ni. Okey. Baik. Planet ini paling dekat dengan matahari. Jadi suhunya tentulah lebih tinggi berbanding dengan planet lain. Planet ini pula yang hujung sekali paling jauh sekali daripada matahari.
Maka dengan itu tentu suhunya adalah paling rendah. Ya, ini planet yang terakhir sekali. Planet apa tadi kita belajar? Tengok sebelah. Planet Neptune, iaitu planet yang ke-8. Okey. Apa yang kamu boleh nyatakan tentang suhu planet? Suhu planet yang dekat dengan matahari lebih panas berbanding suhu planet yang jauh daripada matahari, iaitu Zuhrah dan juga Neptune tadi. Zuhrah paling panas sebab paling dekat. Neptune paling sejuk sebab paling jauh sekali daripada matahari. Faham? Okey, baik. Tengok muka surat sebelah. Orbit planet. Lajunya kereta adik bergerak di atas track ini. Okey. In that words, apa yang kita nak belajar hari ini adalah seperti trek kereta di atas, planet bergerak mengelilingi matahari mengikut laluannya yang dipanggil orbit. Setiap planet dia ada laluan dia dan dia tidak akan berlanggar satu sama lain sebab dia ada trek dia sendiri. Trek bumi lain, trek Marikh lain, trek Mushtari lain, dan trek setiap planet ni ada satu sahaja planet. Kalau ada dua, berlanggarlah dia. Kalau berlanggar, Ustaz, apa jadi? Jika sekiranya semua planet ni berlanggar, maka ketahuilah ketika itu akan berlakunya yang digelar sebagai kehancuran dunia, iaitu hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa guru-guru kita sebelum berjadinya kejadian kiamat. Apa akan berlaku waktu kejadian kiamat? Semuanya akan hancur, termasuklah planet-planet angkasa lepas, tumbuh-tumbuhan, haiwan, bumi dan sebagainya. Okey, orbitnya apa? Laluan bayangan planet berbentuk elips. Elips ni maksudnya dia tak bulat, dia lonjong. Yang laluan macam tu yang mengelilingi matahari di ruang angkasa. Nampak matahari, nampak panas tak? Panas. Okey, baik. Right. Tengok muka surat seterusnya. 124. Masa peredaran planet. Masa yang diambil oleh setiap planet membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari adalah berbeza. Perhatikan situasi di bawah. Apakah perbezaan antara orbit bumi dan juga orbit Marikh? Marikh lebih jauh daripada matahari berbanding dengan bumi. Jadi laluan Marikh pada orbit adalah lebih panjang. Maksudnya Marikh mengelilingi matahari lagi panjang, lagi lama. Okey, nak tahu tak? Satu kali bumi tu mengelilingi matahari, sekali dia kelilingi matahari tu bersamaan berapa lama? Ingat baik-baik. Satu kali pusingan bersamaan 1 tahun. 1 tahun perjalanan. Dan bumi kita ni dia juga berputar pada paksinya. Maksudnya awak bayangkan bola, sambil dia berpusing tu, sambil dia mengelilingi matahari. Okey, baik. Dan dia berputar pada paksinya tu, pusing-pusing selama 1 hari. Sebab itulah bertukar antara siang dan juga malam. Sambil tu dia jalan, dia mengelilingi matahari selama 1 tahun. Okey, dia cakap apa kat situ? Semakin bertambah jarak kedudukan sebuah planet dari matahari, semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut beredar mengelilingi matahari. Okey, baik. Ingat semula sistem suria. Okey, ada, kita hafal kembali setiap planet yang kita dah belajar. Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptune. Ada 8 semuanya. Dan antara ahli sistem surianya ada yang kita kenal sebagai asteroid, iaitu batu angkasa yang besar. Meteoroid, batu yang kecil. Comet, atau kita kenal dia sebagai tahi bintang. Dan juga satelit semula jadi, iaitu
bulan. Okey, berikut adalah tajuk yang kita belajar pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita